Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Kita telah tiba pada siri yang ke-459. Moga-moga dengan ini menjadikan ada sedikit sebanyak ibrah, pengajaran yang kita perolehi daripada kalamullah insya-Allah. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Azhar Halim, Ninda Anis, Galik Sprint, Zahra Alias, Jamilah Ihsan, Safia Sapian, Faridah Hamdan, Mariam Omar, Zimahdon, Ana Sukaimi, Elvira, kemudian Zahra Alias, Zaliha Kamaruddin, Ismail, Nurazia Mukhtar, Zuria M. Hashim, Kamizah, kemudian Princess Tengku Abdullah, Nur Hayati Sulaiman, Haya Qalbi, Aminah Hitam, kemudian Safia Sapian, Aisyah Uthman, Khair Hamba Allah, Haninani, Hajarah Zai, Ruslina Ayub, Rohani Abu dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu pada siri yang ke-459. Masih lagi pada muka surat 157, bermula daripada pertengahan ayat 56 daripada surah yang ke-7 surah Al-A'raf. Apa kata? Kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan, terima kasih banyak Kak Jamilah dan juga Tuan Nur Rahim Sharif. Jazakumullah khairah. Jom kita lihat pertengahan ayat yang ke-56. Kita dah baca bahagian pertama ayat pada hari Sabtu yang lalu, di mana firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu melakukan kerosakan pada muka bumi selepas daripada Allah telah memperbaikinya, Allah telah memperelokkannya. Itu kita telah baca, kita telah terangkan. Hari ini kita tiba pada bahagian wad'uhu khaufan wa tama'a. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Lalu mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, yang baru join bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Mohon sahabat-sahabat catat pertengahan ayat 56. Bukan awal ayat kita telah kupaskan pada hari Sabtu yang lalu. Mohon sahabat-sahabat bantu catat pertengahan ayat 56 daripada surah yang ke-7 surah Al-A'raf, bermula daripada muka surat 157. Lalu saya harap sahabat-sahabat dah jumpa. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wad'uhu khaufan wa tama'a. Jom kita perhatikan satu persatu terjemahannya. Wa adalah huruf ataf, yang mana terjemahannya adalah dan di sini. Ud'u adalah fi'il amar, perintah, yang mana terjemahannya adalah minta.
berdoa, meminta dan berdoa. Ianya juga memberi makna da'a yad'u, menyeru. Dan hendaklah kamu meminta, hendaklah kamu berdoa, hendaklah kamu menyeru. Hu yang ada pada perkataan wad'uhu adalah dhamir yang memberi terjemahannya, dan dimaksudkan di sini adalah Allah. Lalu wad'uhu, dan mintalah kepadanya, kepada Allah, dan serulah Allah, dan pada waktu itu berdoalah kepada Allah. Itu adalah terjemahan. Kemudian perkataan berikutnya adalah khaufa. Khaufa terjemahannya adalah takut. Tetapi apakah maksud khaufa dalam bahasa Arab? Maka dalam kamus kita, bila kita lihat, khaufa makna asalnya adalah perasaan tidak tenteram. Al-inzi'aj, perasaan yang tidak tenteram, yang terhasil daripada sesuatu perkara yang tidak disukai, yang hanya akan berlaku pada masa akan datang. Lagi sekali, apakah maksud khauf? Apakah maksud takut? Takut sebenarnya adalah perasaan tidak tenteram di dalam hati yang terhasil daripada perkara yang tidak disukai, yang akan berlaku pada masa akan datang. Contohnya, seseorang itu dia takut miskin. Lalu miskin tu benda yang dia tak suka. Benda yang dia tak suka. Tapi adakah sekarang ni dia miskin? Tidak, dia belum lagi. Tetapi dia takut miskin itu akan berlaku. Ketakutan itu adalah pada benda yang dia tak suka, yang akan datang pada, yang hanya akan berlaku pada masa akan datang. Contohnya, bila kita kata dia ni takut sakit. Adakah dia sedang sakit sekarang? Tidak. Dia masih lagi belum sakit. Kesakitan itu hanya akan berlaku pada masa akan datang, yang dia risau sekarang, yang dia tidak tenteram sekarang. Maka itu maksud khauf yang sebenar. Apakah maksud khauf? Ulama tafsir menyebut al-inzi'aju fil batin, perasaan tidak tenteram di dalam hati, yahsul, yang terhasil daripada berlakunya perkara yang dia tidak suka pada masa akan datang. Itu maksud khauf. Kemudian tama'. Apakah maksud tama'? Tama' maksudnya adalah pada waktu itu berharap. Maka ini terjemahan dia. Terjemahannya adalah wad'uhu khaufan wa tama'a, dan mintalah kamu kepada Allah, dan berdoalah kamu kepada Allah, dan serulah kamu akan Allah, khaufan dalam keadaan takut, wa tama'a dan dalam keadaan berharap. Itu terjemahan dia. Maka apakah tafsir dia? Tafsir dia, penerangan dia. Maka tafsir pada ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Tetapi bukanlah berdoa dalam keadaan sombong, tidak. Bukanlah berdoa dalam keadaan putus asa, tidak. Maka pengajaran yang pertama, Allah suruh kita minta dengan dia. Itu kita boleh ambil daripada perkataan wad'uhu. Allah suruh kita minta dengan dia. Allah suruh memperbanyakkan doa daripadanya. Itu pengajaran yang pertama. Allah suruh kita banyak minta daripadanya. Pengajaran yang kedua adalah bagaimana pada waktu itu minta bukan dalam keadaan sombong. Bukan dalam keadaan pada waktu itu dalam keadaan putus asa. Namun Allah suruh minta dengan dua sifat ini. Dan mintalah kamu kepada Allah wad'uhu dalam keadaan kamu takut. Lalu apa yang kita nak takut? Dua benda yang kita nak takut. Yang pertama, kita mesti ada perasaan takut akan siksaan Allah. Lalu supaya kita tak berada pada zon selesa, maka kita mestilah takut akan siksaan Allah kalaulah kita melanggar perintah Allah, kalaulah kita tak buat perintah Allah, kalaulah kita menentang perintah Allah. Lalu berdoa tu mesti ada perasaan takut. Ya Allah, aku minta kepadamu, kalaulah aku langgar perintahmu, ya Allah, ampunkanlah daku. Maka bila adanya perasaan takut, maka manusia itu tak sombong. Dia tak berada pada zon selesa. Kalaulah tidak, dia sombong pada waktu itu. Padahal sebenarnya dia kena takut akan hukuman Allah, siksaan Allah, kalaulah pada waktu itu ada perintah Allah yang dia langgar. Ini antara benda yang perlu untuk dia takut.
Kemudian perkara yang kedua yang perlu dia takut, sebenarnya banyak yang dia perlu takut. Perkara yang kedua yang perlu dia takut adalah dia mesti takut yang mana amalan dia tak sempurna, lalu Allah tak terima. Dia mesti ada perasaan risau, perasaan tak tenteram. Ya Allah, adakah aku dah buat sebaik mungkin? Ya Allah, adakah engkau akan terima? Ya Allah, adakah aku dah lakukan yang terbaik dalam berdoa? Maka dia mesti takut siksaan Allah kalaulah dia tidak mentaati perintah Allah. Dia mesti takut akan Allah tak terima kalaulah dia tidak buat sebaik mungkin. Maka pada waktu itu bila dia ada sifat takut seperti ini, barulah dia tak sombong. Barulah pada waktu itu dia tak bongkak dalam keadaan berdoa. Ya Allah, aku nak tu, aku nak ni, sempurnakan cepat, tunaikan cepat. Maka tak sepatutnya begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua, wa tama'a. Sifat yang kedua adalah wa tama'a. Mestilah berdoa dalam keadaan berharap. Dalam keadaan berharap. Maka apakah yang kita nak harapkan? Kita nak harapkan bahawa Allah kabulkan doa kita semata-mata atas ihsannya. Allah terima permintaan kita semata-mata atas ihsan dan kasih sayangnya. Lalu itu yang kita nak harap. Penerimaan Allah bukan kerana amalan kita. Penerimaan Allah kerana ihsannya. Penerimaan Allah kerana rahmat dia. Penerimaan Allah kerana kasih sayang dia. Lalu jangan pada waktu itu kita pada waktu itu berharap tapi kerana amalan kita. Amalan kita tak seberapa, sahabat-sahabat. Lalu sebab itu dalam tafsir dia highlightkan, mestilah pada waktu itu berharap kepada Allah. Berharap bagaimana? Berharap kepada Allah di atas ihsan Allah agar Allah kabulkan doa kita. Rahmat dan kasih sayang Allah agar Allah kabulkan doa kita. Maka inilah dua sifat yang perlu ada. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Perbanyakkanlah minta kepada Allah. Dalam keadaan takut, ada dua benda yang perlu kita takut, telah kita highlightkan tadi. Dan berharap. Berharap kepada apa? Kepada penerimaan Allah atas ihsan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dinukilkan pandangan daripada Hasyiah Jamal. Hasyiah Jamal adalah penerangan kepada tafsir Al-Jalalain. Maka disebutkan di sini, maka mengapa pada ayat ini disebut wad'uhu khaufan wa tama'a, dan mintalah kepada Allah dalam keadaan khauf dan takut, dalam keadaan takut dan berharap. Padahal kita dah belajar dah pada ayat 55 sebelum ini, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Mintalah kepada Allah dalam keadaan menzahirkan perasaan hamba dan juga dalam keadaan khufiyah, pada waktu itu dengan suara yang perlahan. Maka Allah dah sebut. Maka jawapannya disebut bahawa pada ayat 55 itu adalah antara dua syarat berdoa. Dan kemudian pada ayat ini Allah terangkan lagi dua syarat yang lain, bukanlah nak menunjukkan pada waktu itu perbezaan dan pada waktu itu penentangan antara ayat 55 dan 56. Sebaliknya ayat 56 melengkapkan ayat 55 yang telah menerangkan dua syarat berdoa, dan di sini diterangkan lagi dua syarat berdoa. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wad'uhu khaufan wa tama'a. Ini yang diterangkan dalam Hasyiatul Jamal. Maka apabila pada waktu itu kita gabungkan keempat-empat syarat ini, ayat 55 dan ayat 56, maka kita faham sebenarnya Allah perintahkan kita untuk minta kepada Allah dalam keadaan kita menzahirkan sifat hamba, dalam keadaan kita tak bongkak dan sombong dengan nada dan suara yang kita minta, dalam keadaan pada waktu itu kita risau dan bimbang yang mana kalau-kalaulah Allah tak terima doa kita. Tetapi dalam masa yang sama, pada waktu itu kita berharap yang mana moga-moga Allah terima doa kita bukan kerana amalan kita, tetapi kerana belas kasihan dan juga ihsan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu bila kita gabungkan keempat-empat sifat yang ada pada ayat 55 dan 56, maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka barulah bila kamu berdoa, kamu akan menyempurnakan hak doa.
bila kamu beribadah, kamu akan menyempurnakan hak ibadah. Kerana pada waktu itu kamu akan buat sebaik mungkin, sehabis bersungguh-sungguh pada waktu itu kerana nak menzahirkan sifat hamba, dan kerana pada waktu itu adanya perasaan khaufan wa tama'a. Adakah sahabat-sahabat beroleh sesuatu? Maka ini adalah antara pengajaran yang kedua, yang ketiga yang kita boleh dapat bila kita gabungkan keempat-empat sifat. Barulah pada waktu itu kita akan berdoa dalam keadaan bersifat hamba tadarru'a, dan juga dalam keadaan berharap Allah terima. Maka pada waktu itu kita tidak akan buat ala kadar doa kita, tetapi kita akan berusaha sebaik mungkin kerana kita gabungkan keempat-empat sifat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala pada hujung ayat yang ke-56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Firman Allah, inna, terjemahannya sesungguhnya, rahmatallah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, qaribun, adalah sangat dekat, min, dengan, al-muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan, dalam kurungan orang-orang yang melakukan ketaatan. Maka apakah maksud daripada ayat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan, bahawa sesungguhnya kasih sayang Allah, sesungguhnya rahmat Allah ke atas hamba-hambanya yang berlaku taat, ke atas hamba-hambanya yang melakukan ketakwaan, kebaikan pada amalan, adalah sangat dekat. Maka ini adalah pengajaran yang keempat yang kita boleh belajar. Apakah pengajaran yang keempat? Bahawa kalaulah kita nak rahmat Allah, maka kita lakukanlah al-muhsinin, ketaatan pada Allah. Kalaulah kita nak rahmat Allah, maka kita lakukanlah al-muhsinin, amalan-amalan baik yang disukai oleh Allah. Kenapa? Sebab firman Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah, rahmat Allah adalah dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Lalu itu pengajaran yang keempat yang kita boleh belajar. Daripada sini juga kata para ulama dalam tafsir Al-Wasit, pengajaran yang kelima, bahawa balasan adalah bergantung kepada amalan. Balasan bergantung kepada amalan. Al-jaza bihasbil amal. Itu pengajaran yang kelima. Balasan bergantung kepada amalan. Maka barang siapa yang pada waktu itu berlaku baik pada amalan, maka pasti dia akan beroleh kebaikan pada ganjaran. Ini dalilnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berlaku kebaikan, orang-orang yang melakukan ketaatan. Lalu pengajaran yang kelima, bahawa ganjaran adalah berdasarkan amalan. Orang yang mana dia berlaku baik, maka pada waktu itu ganjarannya adalah baik. Maka sama juga dalam apa pun keadaan, orang yang pada waktu itu tindakannya adalah bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu di dunia, Allah akan tunjukkan natijahnya. Orang yang bersungguh-sungguh beradab dalam berdoa, Allah pasti akan perkenankan dia. Kenapa? Sebab rahmat Allah, cara Allah, kasih sayang Allah adalah dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian pengajaran yang keenam yang kita beroleh daripada ayat yang sama ini, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, berkata Syekh Al-Qasimi, maka pada ayat yang mulia ini, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, pengajaran yang keenam yang kita beroleh adalah sebenarnya makluman yang kita dapat daripada penutup kepada ayat yang ke-56 ini, Allah suruh orang beriman walaupun untuk ada kedua-dua sifat, khauf, takut, dan juga tamak, berharap. Tetapi bila Allah highlightkan perkataan rahmat Allah, sebenarnya Allah nak suruh orang beriman lebih banyak berharap daripada waktu itu takut, lebih banyak berharap. Sebab itu kata Syekh Al-Qasimi, fihil i'lam, bahawa pada ayat yang mulia ini adanya makluman bahawa perlu diutamakan sifat berharap berbanding sifat takut. Kerana sesungguhnya walaupun keadaan orang beriman di antara takut dan berharap,
Namun daripada ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ini, maka kita dapati bahawa Allah tutupkan ayat supaya lebih berharap kepada rahmat daripada takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengajaran yang keenam. Pengajaran yang keenam daripada ayat ini, kata Syekh Al-Qasimi, bahawa sesungguhnya dengan ini menunjukkan orang beriman lebih perlu berharap, lebih perlu banyak berharap daripada takut, walaupun sebenarnya dia kena ada kedua-dua sifat ini. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang keenam, minta maaf. Pengajaran yang ketujuh, kata Syekh Al-Qasimi dalam tafsir Al-Wasit, pada ayat, lalu ini pengajaran yang ketujuh, pada ayat ini juga adanya peringatan bahawa perantaraan supaya doa dikabulkan adalah melalui ketaatan. Lalu kalaulah kita nak doa kita dikabulkan, maka pada waktu itu banyak buat baik, banyak melakukan ketaatan. Sebab bila Allah suruh kita wadu'uhu, minta dengan perasaan khauf dan tamak, Allah tutup ayat dengan muhsinin, perkataan berlaku baik. Maka kata Syekh Al-Qasimi, daripada sini juga pengajaran yang ketujuh, yang mana bahawa perantaraan dan juga cara untuk doa dikabulkan adalah pada waktu itu melalui amalan baik. Banyakkan amalan yang baik. Maka ini adalah pengajaran yang ketujuh. Pengajaran yang ke-8 yang kita boleh belajar daripada ayat ini, pengajaran yang ke-8, kata Matar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala, bahawa kalaulah seseorang itu ingin rahmat Allah, dia ingin kasih sayang Allah, maka carilah rahmat Allah dan kasih sayang Allah pada waktu itu dengan melakukan ketaatan dan kebaikan. Kerana Allah janji, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maka inilah 8 pengajaran yang kita dapat daripada ayat 56. Mudah-mudahan beroleh manfaat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama. Moga-moga Allah jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Kita jumpa sebentar lagi pada jam 9.10 pagi dalam program peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan.